Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah syukur kepada Allah Taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran, kerana dengannya, dengan kehendak Allah, dengan redanya, insya-Allah kita dapat lagi meneruskan kehidupan kita dan seterusnya dapat meneruskan kita punya pembicaraan tentang ilmu nahwu dan saraf. Jadi hari ini kita masih lagi di dalam tajuk, iaitu tajuk tambahan huruf. Dua huruf tambahan, iaitu alif dan ta kepada fa'il madi yang 3 huruf. Jadi sila buka kita punya nota. Nota kita sepatutnya pada muka surat yang tambah tu, surat 91 permulaan dia. 91 iaitu tambah alif dan ta, 3 huruf tambah alif dan ta. Dan kita telah pun berbincang tentang dia punya peranan dia, ataupun tujuan dia, ataupun makna dia, iaitu makna yang pertama bagi menunjukkan sikap bersangatan ataupun kegigihan ataupun bersungguhan, dan yang kedua adalah menunjukkan tindak balas perkumpulan antara unit dalam satu jemaah tertentu, dan yang ketiga adalah menunjukkan natijah ataupun kesan daripada rintitan perbuatan, dan yang keempat adalah menunjukkan menggunakan ataupun pengambilan sesuatu, dan yang kelima adalah menunjukkan pemilihan, dan yang keenam menunjukkan tekun, mencari ataupun meminta. Jadi ada 6 dia punya faedah dia. Faedah tambahan alif ta kepada perbuatan dan 3 huruf yang berwazankan fa'ala. Jadi dalam 6 ni cuba tuan-tuan apabila membaca Quran ke atau baca buku-buku
bahasa Arab, cuba letakkan dia itu dalam kategori mana. Kalau kita jumpa at-takhaza sebagai contoh, dia itu dalam mana? Maksud yang nombor 5 ke, maksud nombor 6 ke, maksud nombor 4 ke, dan seterusnya. Tuan-tuan boleh membezakan itu, insya-Allah bermakna tuan-tuan sudah sampai peringkat kefahaman terhadap dia punya faedah tambahan huruf bagi huruf alif dan ta. Jadi hari ini kita pun telah belajar ada kaedah yang berkaitan dengan bab ini, iaitu bab alif dan ta, iaitu di mana kalau fa tu adalah huruf-huruf za, ta, ba dan sad, maka ta tu ditukar pada ta. Itu kaedah dia. Jadi kalau tak ikut kaedah dia, kita akan tak jumpa ataupun tak faham apa makna yang dia kedaki. Jadi kita kena ingatkan dia punya kaedah tu, tak jauh mana. Cuma apabila kita tambah ta, kalau sekiranya fa tu adalah huruf salah satu daripada yang 4 ni, apabila kita tambah alif dan ta, maka ta yang kita tambah tu bertukar pada ta. Kalau huruf fa dia za, ta, ba dan sad. Jadi contoh pun kita telah bincang minggu lepas. Begitu juga dengan kaedah kalau sekiranya fa tu adalah huruf dal, zal dan zai. Jadi 3 huruf ni kalau duduk di pada fa, tempat fa, maka ta yang kita tambah tu kenalah ditukar kepada dal. Sekejap. Jadi yang tadi fa tu huruf ta, za dan sebagainya, yang ni tukar dengan dal. Jadi kalau zai, dan dal, maka hurufnya ta yang kita tambah tu kena tukar pada dal. Contoh pun kita dah bincang minggu lepas. Jadi kaedahnya kita ni kena ingat. Kalau tidak kita akan mencari tertanya-tanya. Macam mana datangnya dan sebagainya. Jadi dengan faham kaedah tu, insya-Allah jawapan tu boleh kita selesaikan. Begitu juga fa. Fa, kalau fa tu terdiri daripada hamzah, dah 3 dah. Mula-mula tadi ta, za, ba dan sad. Yang ini pula hamzah pula. Yang tadi adalah dal, zal, ra. Jadi apabila fa tu hurufnya hamzah, maka dia tukar kepada ta. Jadi contohnya apa? Contoh macam akhaza. Jadi akhaza tu apabila kita tambahkan alif dan ta, maka hamzah yang sedia ada tu tukar pada ta. Ini mengeliru sikit. Yang tadi ta kita tukar, ta tu tukar pada huruf yang tadi. Tapi yang ini pula kalau hamzah duduk di tempat fa, maka hamzah tu kena tukar pada ta apabila kita tambah alif ta. Macam contoh di sini hamzah akhaza, huruf akhaza. Jadi apabila kita tambah huruf alif dan ta, jadi kita dapat iktahaza. Iktahaza. Jadi iktahaza ni hamzah ni kita tukar pada ta. Hamzah pada ta. Jadi maknanya dia sudah ada 2 ta. Jadi apabila ada 2 tu kita sabdukan jadi dapat ittahaza. Ittahaza maknanya mengambil fa'il madhi. Begitu juga dengan yang keempat ni, jika fa tu adalah waw, yang ini tadi fa adalah hamzah, yang ini fa adalah waw. Jadi waw ni adalah huruf sakit. Jadi huruf sakit ni dia banyak sikit dia punya mainan dia lah. Jadi apabila fa tu terdiri pada waw, maka waw tukar pada ta. Yang ini tadi, kalau fa tu hamzah, maka hamzah tukar pada ta. Jadi maknanya tukar kepada ta tu ada 2. Yang pertama sebab hamzah duduk tempat fa dan juga waw duduk di tempat fa. Jadi kita kena tukarkan kepada ta. Jadi perkataan ni sebagai contoh wasala. Wasala. Wasala kan sambunglah, menyambung.
Apabila kita tambah dengan alif dan ta, jadi dia jadi ittasala. Macam mana nak sebut ni? Hamzah alif bawah, hamzah wa bawah. Apa nak bunyikan? Jadi ittasala. Jadi sudah tentulah ittasala tu tak adalah dalam bahasa Arabnya. Jadi dia tukar wa tu kepada ta. Jadi kita dapat ittasala. Jadi wa tu ditukar pada ta. Jadi daripada dia tak ada huruf ta, wasala, bila tambah dengan alif ta, so kita dapat dua ta dekat-dekat, maka kita sabdukan, kita dapat ittasala. Ittasala maknanya menghubungkan atau menyambungkan. Jadi itu dia punya dia punya kaedah yang keempat, dan kaedah yang kelima. Sebenarnya banyak lagi kaedahnya. Tapi dalam bab ni adalah ada 5 kaedah yang kita kena tahu. Kalau tidak, kita bermasalah untuk berikan makna. Jadi apabila ya di hujung kalimah, maknanya tempat lam lah. Wazan lam. Fa'ala. Lam tu adalah ya. Di hujung kalimah. Maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi dia boleh kataan, bagi contoh, lakiya. Lakiya boleh tambah dengan ta, alif ta jadi al-taqa. Al-taqa. Jadi al-taqa, yal-taki, il-tak. Jadi il-taqa apabila daripada laqaya, apabila tambah dengan laqaya itu maknanya bertemu, berjumpa. Laqaya. Laqa, tak sebut ya lah. Laqa, yalqa. Lepas tu lakin. Lakin ni adalah fa'il amar dia. Lepas tu talqiyatan. Talqiyatun. Talqiyatan pun boleh. Kemudian dia punya isim fa'il dia adalah mulkin. Mulkin. Dan isim maf'ul dia adalah multaqa. Multaqa. Jadi di sini mulkin ni, nun dia apa dia punya ya ni dibuang. Jadi tinggal mulkin daripada perkataan yalqa. Yalqa ada ya, itu fa'il mudhari'. Tapi apabila isim fa'il dia buang dia punya ya, jadi mulkin. Jadi ya dia dibuang. Tapi apabila isim maf'ul dia, ya dia tak buang. Isim maf'ul dia tak buang. Itu yang merusingkan sikitlah. Kita nak dapatkan makna dia. Ini apa benda yang tak ada huruf ni hilang ni. Dia ada kaedah dia. Tapi kita belum sampai kepada kaedah tu. Tapi buat masa ni kita ambil dulu. Ini kaedah untuk 3 huruf. Kita ni sedang bincang kaedah untuk 5 huruf. Jadi apabila ya tu di tepi, maka dia jadi iltaqa. Ya tu tidak dibariskanlah. Jadi laqaya, laqaya jadi yalqa. Kemudian bila kita tambah dengan ta, alif dan ta, jadi iltaqa. Iltaqa. Jadi ini kerana ya huruf sakit duduk di hujung. Kalau huruf sakit di hujung, dia ada sedikit perbezaan. Ada sikit dia punya kaedah-kaedah yang tertentu. Okey. InsyaAllah satu masa kita akan pergi pada kaedah. Sebab kaedah ni banyak. Bukan ini saja. Tapi ini hanya kaedah yang bersangkut dengan alif dan ta. Tetapi dia banyak lagi kaedah dia. Ada lebih kurang dalam 30 begitulah. InsyaAllah kita akan pergi satu-satu. Tapi bukan sekarang lah. Sebab kita nak habiskan bab kita ni dulu. Sampai masanya kita akan bincang masalah kaedah-kaedah. Kemudian jika fa terdiri pada waw dan wazan lam terdiri pada ya, seperti contoh waqaya, waqaya. Wa ni huruf sakit, ya pun huruf sakit. Maknanya huruf sakit di pangkal dan di hujung. Jadi apabila keadaan macam ni, maka waw bertukar pada ta. Wa yang pangkal ni bertukar pada ta. Jadi daripada waqaya bertambah dengan alif ta, jadi ui taqa.
Oleh kerana itu wa tak boleh sebut dia duduk di situ, maka kita tukar kepada ta. Jadi kita dapat ittaqa. Ittaqa. Oleh kerana ta ni dekat-dekat, maka dia sabdukannya. Jadi ittaqa. Jadi ta tu dekat-dekat dua-dua, jadi ittaqa. Walaupun asalnya waqayana tak ada ta pun. Tetapi ta tu satu yang kita tambah, satu lagi daripada wa yang kita convertkan. Kita convert kepada ta. Jadi daripada waqaya ini adalah fa'il madhi 3 huruf. Kemudian apabila kita tambah dengan alif ta jadi ittaqa. Wa dia sudah tak ada. Ittaqa. Jadi wa tu telah diganti kepada ta. Dan dengan ta yang kita tambah jadi 2 ta. Jadi kita dapat ittaqa. Apa makna ittaqa? Makna ittaqa adalah mencegah ataupun memelihara ataupun melindungi. Makna dia. Okey. Jadi kataan dia adalah waqaya yaqi. Waqaya ni fa'il madhi. Fa'il mudhari' dia apa? Fa'il mudhari' yaqi. Yaqi. Ada orang sebut yaqi ya. Ada juga yang sebut yaqi pun boleh juga. Tapi resminya yaqi saja. Fa'il madhi ni yaqi. Yaqi itu maknanya dia sedang mencegah ataupun dia sedang memelihara ataupun dia sedang melindung. Kemudian fa'il amar dia ki. Ustaz, tuan tanya, page berapa tu saya ketinggalan? Aduh. Page berapa tu Ustaz? Page 92 kita punya. Berapa? 92 kita punya nota. Okey, thank you. Okey. Jadi fa'il amar dia ki saja. Dia buang wa, dia buang ya, jadi ki. Jadi ki ni maknanya amar. Maknanya lindungilah atau cegahilah atau peliharalah. Peliharalah kami. Jadi itu adalah dia punya fa'il amar. Dan ada juga buku menggunakan ki. Tidak ki saja tapi ki. Tapi yang sebetulnya ki saja. Dan waqiyan tu adalah dia punya mazdar. Mazdar kepada waqaya ataupun wiqayah. Wiqayah tu adalah mazdar kepada waqi. Maknanya pemeliharaan. Kemudian orang yang memelihara tu dipanggil waqin. Waqin. Maknanya ianya dibuang. Ini isim fa'il. Isim fa'il ni ianya dibuang. Jadi waqin. Dia perkataan waqiyan. Jadi waqin. Waqin ni isim fa'il. Maknanya orang yang membuat, orang yang memelihara. Manakala dia punya isim maf'ul dia mauqa. Mauqa. Ada ya, tapi ya ni tidak dibariskan. Jadi mauqa. Jadi contoh yang dibagi dalam ayat ini untuk menggunakan menunjukkan ki ni adalah fa'il amar dalam Quran menggunakan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqu. Wattaqu adalah perkataan daripada ittaqa. Maknanya wattaqu maknanya adalah takutlah. Takutlah Allah la'allakum tuflihun. Jadi wattaqa ni dia perkataan ittaqa. Ittaqa adalah maknanya memelihara, tapi apabila jadi fa'il amar, jadi wattaqu maknanya peliharalah ataupun bukan peliharalah, takutlah. Takutlah kepada Allah dengan supaya semoga kamu menjadi orang yang berjaya. Jadi ini di antara kataan yang asalnya daripada waqaya. Waqaya ni 2 huruf sakit di dalam satu kataan, satu duduk pangkal, satu duduk di ujung. Jadi kita akan dapat dia punya apabila kita pindah-pindahkan atau kita tukar, dia banyak meningkat kepala. Macam inilah key je. Macam mana dapat key ni? Ada kaedah dia. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. Tapi buat kerana hari ini kita bincang masalah tambahan huruf,
kita bincang kaedah yang lebih dari itulah. InsyaAllah kita akan bincangkan. Kemudian contoh lagi penggunaan alif ta pada perkataan nazara. Nazara. Kataan asalnya adalah nazara. Nazara maknanya lihat. Nazara. Melihat. Jadi apabila ditambah dengan alif dan ta, dia tidak lihat lagi. Tapi dia sudah jadi tunggu. Jadi ayat di sini, ayat surah Yunus 102 ni, kul fantaziru. Kul fantaziru. Inni ma'akum minal muntaziri. Jadi dikatakan asalnya nazara. Nazara adalah lihat. Tapi apabila tambah dengan alif dan ta, dia jadi tunggu. Menunggu. Bukannya melihat. Jadi katakan, kul fantaziru, tunggulah kamu. Maka tunggulah kamu. Tunggu apa? Tunggu hari kiamat. Sebab orang kafir dia tak percaya ada hari kiamat, tak percaya ada syurga, tak percaya ada neraka. Jadi kalau dah beri hujah, dah diberikan kenyataan yang benar, yang betul, dah diberikan dia punya keterangan yang detail, masih lagi tak percaya, tak apalah. Kita tunggulah. Fantaziru, tunggulah oleh awak. Ini sesungguhnya ma'akum, kami bersama-sama kamu yang dalam muntaziri, di dalam menunggu. Di muntaziri ini adalah isim fa'il. Isim fa'il tetapi dia dengan ya nun. Ya nun pasal apa? Pasal depannya ada min. Belum min maknanya dia jadi majrur. Majrur dengan ya nun. Ya nun ni adalah fa'il ataupun jamak muzakkar salim. Jadi, katakanlah kepada mereka, tunggulah. Awak tak percaya tak apa. Saya tak nak terang lagi dah sebab keterangan dah dibagi. Awak tak percaya tak apa. Tunggulah. Dan saya pun menunggu. Kita sama-sama menunggu. Jadi kalau tak percaya, tak apalah. Okey, alright. Tunggulah. Kita tunggu sampai hari kiamat. Jadi di hari kiamat besok akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi antaziru, antaziru itu adalah fa'il amar. Ini fa'il amar. Dan bila fa'il amar di dalamnya ada anta. Fa'il amar ini adalah jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim di dalamnya ada anta. Jadi wama apa dia? Fa'il amar mabni ala hazaf nun. Sepatutnya ini ada wanun, wanun. Tapi oleh kerana dia fa'il amar itu mabni mati. Majzum. Oleh kerana dia majzum, maka dia buang dia punya nun. Hazaf nun. Jadi hazaf nun itu menunjukkan dia adalah fa'il amar ataupun baris untuk fa'il amar ketika dia jamak. Manakala wa ni, wa yang lepas ra ru ni adalah dhamma mabni ala sukun. Dia adalah ganti nama yang tetap, tak berubah di atas sukun. Fi muhalli raf'in fa'il. Dia adalah fa'il. Fa'il makna pembuat. Wa ni adalah pembuat. Pembuat macam mana wa pula pembuat? Wa ni merupakan jamak kepada awak. Jadi dalam ni ada wa, kemudian wa ni menunjukkan jamak. Maknanya awak bukan awak seorang. Tapi awak ni maknanya lebih dari 3 ke atas. Jadi wa ni adalah fa'il. Fa'il berbentuk jamak. Kalau fa'il yang tak berbentuk jamak, dia dah ada tersembunyi dalam ni. Intaziru ni dah ada dalam ni awak. Itu kalau satu. Tapi kalau banyak, 3 ke atas, maka intaziru. Jadi intaziru. Jadi wa ni adalah dia punya fa'il. Jumlahnya 3 dan ke atas. Okey? Boleh ya? Ini Ustaz, kalau dia 2 macam mana Ustaz? 2 tambah. Buang wa tu alif. Dia asalnya kalau 2 maknanya intazirani. Alif nun. Jadi intaziru asalnya intaziru. Kemudian kalau 2
tambah alif nun. Jadi intazironi. Apabila ni kita buangkan nun dia sebab dia mati. Apabila mati kita dapat intazira. Okey. Dua. Kalau banyak intaziruna. Tapi oleh kerana di fi'il amal matilah hujungnya. Okey. Hujungnya mati dengan buang huruf nun. Jadi Buranun. kita dapatlah intaziru. Mana tu kalau kita basekan on anta dah cukup Ustaz kan, tapi pasal dia jamak kita kena azaf nun tu, waw tu menunjukkan dia jamak lah. Wa nun tu maknanya jamak. Jamak Jamak lebih lah tu. 3 ke atas lah. 3 ke atas. Mana tu anta pun pakai, waw nun pun pakai. Tapi pakai. nun dia azaf. Okeylah, itu Nun azaf. jamak ni lah. Jamak muzakkar salim tadi kan dia kata. Jamak muzakkar salim. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi Ni mana Ustaz, wa saya nak tanya. Okeylah. Ni satu lagi Ustaz, saya nak tanya. Sebelum kita sampai kat sini tadi, ada satu huruf ya, alif masurah tu, ya tu bertanda pula. Alat sebelum ni, the next sebelum page ni ada apa ya tu, yang apa tu, yang alif masurah tu, ya tu saya tengok bertitik pula. Kalau yang dia tak mana bertitik, Yang sebelum mana? ni, sebelum ni, nanti kejap kita Yang muka muka okey. Yang waqa'iyah, yang inilah yang dia punya mudarik tu. Ya qiyya. Itu ya tu bertitik saya tengok lah. Wahal itu alif masurahnya. Ya, yang bawah tu. Waqi yang yang ni. Yang ni. Yang ni ada Yang ni. ya tu. Pasal apa yang dia ni. bertitik? Ya. Ada yang fa'il madhi dia ya tak ada titik, tapi apabila tukar fa'il mudhari' dia ada titik. Mana semua mudarik kena titik ke kalau ada alif masurah? Tidak. Ada yang tertentu. Oh. Ada yang tertentu. Bukan semua. Itu pun ada kaedah dia. Bukan semua. Tapi ada yang fa'il madhi dia ada titik, kemudian fa'il mudhari' dia tak ada titik. Oh. Ada yang tak ada titik. Ada yang ada titik. Tapi insyaAllah kita akan jumpa lah. InsyaAllah kita jumpa. Buat masa ni kita terima dulu lah. Okeylah, terima lah. Kita akan jumpa. Macam mana, apa perkataan yang ianya tak ada titik, dengan madinya tak ada titik, tiba-tiba mudhari' dia ada titik. Apa perkataan dia? Ada. Nanti kita jumpa. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tambah sikit. Saya ada belajar daripada seorang ustaz. Dia kata ya yang tak bertitik tu diistilahkan sebagai ya bebek. Senang. Ya bebek dia kata. Saya baca seorang ustaz tu lah. Dia kata kita kadang confuse kan ya titik tak titik. Dia dipanggil yang tak bertitik tu ya bebek. Dia kata. Betul juga. Saya pun istilah je. Senang kita nak bezakan titik tak titik tu kan. Tu je Ustaz. Terima kasih. Ya betul. Okey. InsyaAllah kita akan bincang lah. InsyaAllah kita akan bincang. Tapi hari ni tak boleh bincang ni lah sebab saya kena notakan dulu dia punya kaedah-kaedah tu. Ada lebih kurang 10 lah kaedah. Saya fikir ni sama Ustaz. Kalau mudhari' taruh titik, saya taruh titik. Tak mesti. Ada perkataan yang bertitik, ada perkataan yang tak bertitik. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan bincangkan. Okey. Jadi ini contoh lagi satu. Ayat surah Ali Imran ayat 19 tu dia kata perkataan dia ikhtalafa. Ikhtalafa asalnya khalafa. Khalafa. Jadi khalafa ni maknanya berselisih. Wa makhtalafal lazina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Jadi maksud dia dan tidaklah berselisih. Wa makhtalafa. Kalau khalafa maknanya berbeza pandangan lah, berselisih jugalah. Tapi kalau ikhtalafa ni maknanya betul-betul berselisih lah. Betul-betul berselisih. Selisih dengan sungguh-sungguh. Siapa dia?
allazina utul kitab, orang yang diberi kitab. Orang yang diberi kitab ni maksudnya dua golongan saja. Satu Yahudi, satu Nasrani. Sebab Yahudi dapat kitab, Nasrani pun ada kitab. Nasrani kitab dia daripada kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, manakala kitab yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman adalah Taurat dan Injil. Taurat itu adalah Nabi Sulaiman dan Injil adalah pada Nabi Isa. Jadi mereka sebelum turunnya Quran, mereka tidak berselisih. Tapi apabila turunnya Quran, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm, maksudnya Quran lah. Sebelum turunnya ja'ahumul ilm. Ilmi ini adalah maksudnya Quran. Jadi kenapa dia berselisih? Kerana baghyan. Baghyan itu makna apa? Maknanya mereka dengki. Bainahum. Jadi kita dapat tahu daripada ayat ini bahawa orang Yahudi yang Nasrani ini dia berkelahi dia sama dia. Dia bertengkar dia sama dia tentang banyak perkara lah, terutama agama mereka. Yang Nabi Nasrani tak percaya kepada Nabi orang Yahudi, dan Yahudi pula tak percaya kepada Nabi Isa. Malah dia menuduh yang bukan-bukan. Jadi rupa-rupanya kafir sama kafir ni dia berkelahi. Tetapi apabila menghadapi Islam dia bersatu. Kita ni pula mula-mulanya kita bersama. Tapi apabila datang je orang lain kacau kita pula berpecah. Jadi apabila berpecah tu dialah menang. Kita lah kalah sebab Quran kata siapa yang berpecah dia hilang kekuatan. Jadi kita sepatutnya berpadu di saat di mana mereka menghadapi kita. Jadi tak bolehlah terbalik. Kita berkasih sayang dengan orang kafir tapi berlemah lembut. Kita berlemah lembut dengan orang kafir tapi berlemah lembut dengan orang kafir tapi bersikap keras sama kita. Itu silaplah. Jadi sepatutnya kita ni sama-sama berlemah lembut dengan kita dan bersikap keras ataupun tegas. Bukan zalim, tegas kepada mereka. Jadi itu dah terbalik. Oleh kerana terbalik telah maka kita hilang kekuatan. Jadi di sini tidaklah mereka berselisih. Orang-orang yang berdiri kitab tu tak berkelahi dia sama dia kecuali sesudah datang kepada mereka ilmu ataupun Quran, pengetahuan ataupun Quran lah. Sebab apa? Mereka dengki antara mereka dan juga dengki pada orang Islam. Jadi orang-orang kafir ni sama-sama dia berdengki-dengki juga. Dia mengejek-ngejek juga, dia mempelecehkan antara satu sama lain. Juga dia mempelecehkan pada Islam. Dia mempelecehkan Islam kerana bukan Islam tidak benar. Tapi kerana dia dengki. Dia tak nak tinggalkan agama dia kerana dia ada kepentingan. Bukan dia tak yakin, dia yakin. Dia yakin dengan Quran itu betul. Dia yakin dengan Nabi Muhammad SAW itu betul. Tetapi oleh kerana dia tak boleh nak tinggalkan agama dia. Bukan kerana agama dia betul. Tapi kerana ada kepentingan dalam agama dia, maka dia tak tinggalkan. Tetapi masa yang sama, dia dengki kepada orang Islam kerana dia tahu orang Islam itu betul. Orang Islam itu berada di landasan betul. Dan orang Islam akan mendapat syurga. Dan dia akan dapat neraka. Jadi dia dengki. Oleh kerana dia dengki, dia tak reda dengan kita. Orang Yahudi dan orang Nasrani tak reda dengan kita sehinggalah kita mengikut agama dia. Itu dia punya sepadan dia. Jadi kalau dia reda dengan kita, maknanya kita dah ikut agama dia. Kalau tak masuk semua pun, sikit-sikit pun okey lah. Kalau tak boleh semua, sikit-sikit lah. Kalau tak boleh dari segi agama, dari segi ekonomi, dia memperkenalkan riba. Jadi dia nak minta juga supaya kita pun amalkan riba, supaya dengan riba tu kita dapat kemurkaan Allah. Itu yang dia nak. Dengan Allah murka dia dah tentu dah, dia tahu dah Tuhan murka kat dia. Tapi dia iri hati, dia dengki kepada orang Islam ni, Tuhan tak murka. Jadi dia nak suruh dia murka, insist dia supaya dia kena berekonomi dengan ekonomi kena ada riba. Sebagai contohlah. Begitu juga benda lain, kehidupan lain.
Dia dengki pada kita dan dia suruh kita ikut dia. Dan kita pun ikut. Kita nampak cantik. Cantik apa yang dia buat. Jadi oleh kerana kita nampak dia cantik, dihiasi oleh syaitan, maka kita ikut dia. Maka dia pun gembira. Mereka gembiralah sebab dia punya jarum, kita dah dapat jarum dia. Jadi kita ikut dia. Malah kita mempertahankan. Sebagai contoh, macam undang-undang. Undang-undang, dia suruh kita pakai undang-undang. Walaupun negara kita negara Islam, suruh pakai undang-undang dia. Dia tahu undang-undang dia tak bagus. Undang-undang tu banyak yang tak betul, banyak yang tak perfect. Undang-undang Islam ni lebih perfect, lebih membawa kepada keamanan. Tapi dia tak nak kita buat. Kalau kita buat itu, nanti kekuatan kita akan naik. Apabila kita kuat, dia takut kita kuat. Sebab sejarah di zaman Islam dulu, banyak negara-negara orang-orang Kristian takut nak berperang dengan Islam kerana Islam kuat. Kenapa dia kuat? Kerana dia mengikut perintah Allah. Kerana dia melaksanakan hukum Allah. Kita sini pula mempertahankan hukum orang lain. Tolak hukum Islam. Kenapa? Kerana kita dah termakan jarum-jarum yang disebarkan oleh Yahudi dan Nasrani dalam segala tempat, dalam segala bidang, dalam pelajaran, dalam agama, dalam ekonomi, dalam sosial dan sebagainya, semua masuk. Termasuk dalam game pun. Kalau kita tengok anak-anak kita main game tu, banyak ciri-ciri yang dimasukkan unsur-unsur Kristian ataupun unsur Yahudi ke dalam tu. Terutama Kristian lah. Yahudi ni dia tak nak orang lain masuk agama dia. Sebab dia sombong yang agama dia tu, dia tak nak orang lain masuk. Tak apalah yang itu. Tapi cara hidup dia kita ikut. Cara hidup Kristian, banyak benda yang kita ikut. Itu kita fikir sendirilah apa benda yang kita ikut. Dan apa yang sepatut kita buat adalah tinggalkan benda yang tak berkaitan dengan agama kita. Kita hanya buat benda yang bersangkutan dengan agama kita dalam segala bidang. Terutamanya bidang-bidang yang Tuhan kata jangan hampiri, jangan lakukan. Bagai macam rasuah ke, ataupun riba ke. Ini adalah benda-benda yang boleh membunuh jiwa keagamaan umat Islam dengan adanya riba. Dan penderitaan akibat riba ni bukan sikit. Banyak orang yang sampai jatuh bankrupt dan seumpamanya ada yang bunuh diri dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, mereka ini, Tuhan bagi tahu bahawa mereka ini dengki kepada Islam. Bukan kerana Islam tak betul, tapi kerana mereka dengki, dia tahu bahawa kalau dia tak buat sesuatu pada orang Islam ni, jadi orang Islam ni akhirnya masuk syurga. Dan dia tahu dia akan masuk neraka. Sebab dalam Quran jelas. Kalau dia tak baca Quran pun, dia baca Injil, dia baca Taurat. Semua benda tu jelas. Orang buat baik dapat baik. Orang buat baik dapat syurga. Orang yang buat jahat dapat neraka. Semua orang tahu. Mereka tahu. Jadi tetapi tak nak tinggal kerana kepentingan. Jadi kita jangan ikut dia. Kerana kepentingan sesuatu, maka kita tolak undang-undang Islam, tolak hidup Islam, dia tolak Quran dan sebagainya. Kalau kita buat macam tu, maknanya kita ikut dia. Kalau dia masuk neraka, kita pun turut masuk tempat yang sama kerana sama-sama menolak. Dia tolak Quran kerana dia benci, kerana dia dengki. Kita tolak Quran kerana termasuk jarum daripada mereka. Jadi perkataan di sini adalah ikhtilaf. Istilah adalah fa'il madhi. Mabni ala fathah. Fa'il madhi asalnya ada khalafa tambah ikhtalafa. Jadi ikhtilaf ni adalah fa'il madhi mabni ala fathah yang bermaksud berselisih ataupun faham. Asalnya adalah khalafa, maknanya selisih, berbeza. Ikhtalafa maknanya berselisih. Tak jauh bezanya. Dia punya maksud. Ini yang kita bincang last week. Yang hari ini punya, ini dia. Jadi hari ini punya ayat yang menggunakan alif ta tambah kepada fa'il madhi 3 huruf, iaitu tattabi'a. Jadi ayat surah Baqarah 120. Iaitu walan tarda anka yahudan wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Terang-terang Tuhan beritahu mereka itu walan tarda.
mereka itu tidak akan redha, tidak akan suka, tidak akan sabotaj kamu hidup wala Nasara dan Yahudi. Yahudi dan Nasara, maknanya orang Nasrani, orang Yahudi itu tidak akan redha kepada orang Islam sehinggalah hatta tattabi'a, sehinggalah orang Islam itu betul-betul mengikut. Kalau taba'ah saja ikut, tabi'. Tapi ini tattabi'a, betul-betul mengikut. Maknanya kita akan tinggal orang ditindak supaya orang Islam ni betul-betul tinggalkan agama Islam, ikut cara hidup dia ataupun ikut agama dia, millatahum, ikut agama mereka. Jadi kita tak akan jumpa orang Yahudi dan orang Nasara akan redha dengan kita orang Islam selagi kita tidak ikut agamanya ataupun ikut cara hidupnya. Jadi perkataan tattabi'a asalnya adalah taba'ah, tabi' mana ikut, tambah dengan alif ta, jadi dia dapat ittabi'ah, kemudian tempat alif tu ditukar kepada ta ni ta kamu, ta awak. Jadi kita buang dia punya alif yang pangkat tu, alif maksurah tu, ataupun alif alif hamzah wasal tu, ganti dengan ta, maknanya ta ni huruf mudhari'. Jadi beri maksud awak. Kalau hamzah wasal maksudnya dia. Sehingga dia ikut. Dia ini tidak, ini maksud awak. Sehinggalah awak ataupun kamu mengikut agama mereka. Jadi sini perkataan taba'a tambah alif ta. Ittaba'a, iaitu dan tidak redha kepadamu orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Asalkan kita tak masuk Islam, tak ikut Islam, ikut Yahudi pun okey juga bagi dia, ataupun ikut Kristian pun okey juga bagi dia, tapi jangan ikut Islam. Kalau ikut Islam, mereka tidak akan redha. Ini Quran cakap. Mereka tidak redha. Tak kisahlah siapa dia, asalkan bukan Islam, dia tak akan redha kepada Islam. Terutama yang keras kepala dan keras ken, Yahudi dan Nasara. Jadi oleh kerana itu, Tuhan suruh kita beringat kepada mereka supaya jangan ikut mereka. Kalau ikut mereka, kita akan kecundang di akhirat nanti. Sebab mereka itu tidak akan redha pada kita selagi tak ikut dia. Kalau ikut dia, dah tentu kita sesat macam dia. Ini ayat Quran ini adalah pengajaran untuk kita supaya jangan ikut mereka. Dalam segala bidang, sama ada besar ataupun kecil, jangan ikut. Tapi kita kenalah istiqamah dengan agama Islam. Dari segi undang dia, dari segi solat dia, dari segi ibadat dia, dari segi cara hidupnya, istiqamah dengan Islam. Jangan ada tempat yang kita suka, kita ikut Islam. Ada tempat tak suka, seronok ikut Yahudi, ikut Yahudi. Ada tempat yang nampak Nasrani lebih seronok nampaknya, kita ikut. Tak boleh. Tak boleh. Mana bila sedap, bila kita suka, kita ikut Islam. Tak suka, kita tinggalkan. Kita ikut orang lain. Tak boleh. Kalau kita buat macam itu, samalah juga dengan mereka. Dan mereka ini tak boleh dibuat kawan, tak boleh buat wali, tak boleh diberi kepercayaan. Kalau kita beri kepercayaan, dia akan hianat sebab dia tak redha kepada orang Islam. Jadi perkataan tattabi'a mudhari', fa'il mudhari' mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah. Fa dia tu, fa'il dia tu adalah dhamir mustatir taqdiruhu anta. Jadi dan tattabi'a di dalam ni adalah anta. Anta tattabi'u. Ta tu adalah huruf mudhari' yang maksud engkau. Jadi kalau ta tu engkau. Kalau nun na maknanya kami. Kami. Kalau sekiranya hamzah wasal maknanya dia. Kalau kita
Kalau Hamzah aku ya? Nahnu. nattabi'a. No, kalau saya. Saya Hamzah. Hamzah Hamzah juga. khata'. Hamzah khata'. Hamzah kotak. Hamzah kotak. At-tabi'ah. Jadi Hamzah khata'. Tapi kalau Hamzah wasal dia Hamzah khata' saya. Okey. Situ je letaknya. Kalau tak faham itu, kita akan tak dapat makna dia lah. Jadi perkataan asal adalah taba'a, kemudian tambah dengan alif ta jadi at-tabi'a yattabi'u. Ini fa'il mudhari' dia ittiba'. Ittiba' ni maknanya ikutlah. Ittaba'un maknanya ittaba'un adalah pengikutan. Muttabi'un adalah orang yang mengikut. Muttaba'un orang yang diikut. Mafhum. Jadi ittabi'un adalah bersungguh-sungguh mengikut. Ittabi'un, ittabi'a fa'il madhi. Maknanya bersungguh-sungguh mengikut. Kalau bersungguh-sungguh ikut Islam betul lah. Tapi kalau bersungguh ikut orang lain, salah. Dan contoh berikutnya adalah surah Baqarah juga, kemudian ayat 125. Ayat 125 katanya dia ittakhizu. Jadi dan ketika kami jadikan rumah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman, maka jadikanlah daripada makam Ibrahim sebagai tempat solat. Wa iz ja'alna baita, dan ketika kami jadikan baita itu maksudnya adalah Kaabah, masabatan linnas, tempat berkumpul manusia, wa amna, dan tempat aman. Makna Mekah lah. Ketika kami jadikan Baitullah di Mekah untuk manusia dan keamanan. Maknanya Mekah itu tempat yang aman. Wattahizu min maqami Ibrahim wa musalla, dan ambillah ataupun jadikanlah, ittahizu daripada akhaza, maka jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Dalam surah yang kedua 125. Jadi ittahizu di sini asalnya akhaza, ambil. Ittahizu maknanya jadikanlah. Ini maksud yang benar, bukan? Yang benar menjadikan. Jadi apabila kita jumpa perkataan yang ada alif ta, kita cuba berikan makna nombor berapa. Kalau bolehlah. Kalau tak boleh, tak apalah, kita dapat makna pun okeylah. Jadi ittakhizu ni adalah fa'il amar. Jadikanlah. Fa'il amar mabni ala hazaf nun juga. Sebab nun dia dibuang. Jadi suruhan ini kepada awak. Bukan pada awak seorang, tapi awak ramai. Jadi maknanya kepada kita lah. Ittakhizu. Kamu semua jadikanlah. Jadikan apa? Jadikan Baitullah ini tempat yang aman, tempat yang di dalamnya ada makam Ibrahim, jadikan tempat solat. Jadi ittahizu fa'il amar mabni ala hazaf nun. Dia buang nun. Kenapa buang? Sebab dia hujungnya mati. Matinya dengan hazaf nun. Tanda mati adalah dengan hazaf nun. Bukan tanda bulat tu. Tanda bulat dia satu. Tapi kalau dia banyak dengan hazaf nun. Dan wa jama'. Wa tu tahizu, wa tu adalah jamaah. Maknanya jama', ramai. Dhamir fi muhalli raf'an fa'il. Jadi dia duduk di tempat fa'il. Fi muhalli raf'an fa'il maknanya dia duduk di tempat rafa' ataupun marfa' kerana dia fa'il. Fa'il pembuat. Pembuat kepada perkataan tahazu. Maknanya kamulah kena buat. Ittahazu ni adalah arahan kepada kita. Jadi hendaklah kita semua ni buat atau jadikan apa? Makam Ibrahim tempat sembahyang. Bukan tempat main-main. Bukan tempat pelancongan. Tapi makam Ibrahim ni adalah tempat solat.
Jadi kalau kita pergi ke Mekah, jangan lepaskan peluang solat di belakang makam Ibrahim. Bukan belakang exactly belakang tu, tapi boleh juga belakang hingga ke tempat yang bertutup tu. Tidak mesti sembahyang dekat yang situ. Tapi belakang tu maksudnya kita duduk di antara kita kemudian makam Ibrahim, kemudian Kaabah. Jadi maknanya kita berada di luar daripada antara makam Ibrahim dengan yang Kaabah. Itu tempat yang digalakkan kita ataupun solat kemudian berdoa di situ, kerana dikatakan tempat itu adalah tempat yang mustajab. Kata mustajab yang katakan macam ni, takkan wattahizu min maqa Ibrahim musalla. Jadi maknanya sudah tentulah ada di kelemahan. Jadi oleh kerana itu carilah keluar. Sebab tempatnya luas. Kalau depan betul memang tak luas. Tapi kalau ada hingga ke belakang tu, luaslah kawasan tu. Tak ada problem kita nak sembahyang di belakang makam Nabi Ibrahim. Tapi Ustaz, setahu Ya. saya lah makam Ibrahim tu belakang tu Safa Marwah kan? Safa dan Marwah belakang dia tu. Tak salah. Kalau tak salah saya lah. Saya tak ingat, kena tengok betul. Betul tak salah. Tapi Jauh. tak apalah, maknanya bukan belakang. Jauh. Bukan jauh sikit belakang, ke? maknanya mesti dekat Dia dengan antara tu kan tidak. Safa Marwah dan makam Ibrahim tu dia quite a distance tau. Kan belakang makam Ibrahim tu kan saya banyak orang sembahyang situ. Maknanya di situ Kalau orang yang faham lah, dia kata banyak orang faham. Dia belakang kita tu mak Safa Marwah. Kalau Orang kita sekarang dah semua nak bertingkat. sembahyang dekat dengan situ, dekat dengan apa, Oh. maknanya penuh lah. Dan Boleh, situ Ustaz. tempat tawaf. Orang berjalan Tawaf, tu. kalau orang tawaf kita duduk sembahyang situ, orang langgar lah. Betul. Jadi salah lah. Ha. Jadi perkataan Multazam. asalnya nak akhazah. Mu'tazam. Akhazah, kan? Okey. Jadi boleh tambah alif ta, jadi ittahaza yattahizu ittakhiz. Ittihazun. Ini adalah dia punya mazhar dia. Muttahizun adalah dia punya isim fa'il. Dan isim maf'ul dia adalah muttakhazun. Jadi dekat-dekat je, cuma beza ha tu bagi atas, ha bagi bawah. Kalau ha Betul. bagi bawah maknanya isim fa'il. Kalau ha Isim bagi atas maknanya isim maf'ul. Maf'ul. Okey. Sejauh Okey. ini ada apa-apa? Okey. Ada apa-apa perbincangan? Boleh Tak clear. Tak ada, kita pergi seterusnya. Seterusnya perkataan yattaqi. Yattaqi asalnya adalah apa asal perkataan ini? Jadi ittaqa. Jadi kita nak tahu apa asal dia ni, kita kena kembali kepada huruf madi dia. Huruf madi dia adalah ittaqa. Kita dah jumpa dah tadi kan? Ittaqa kan? Betul. Asalnya adalah wataqa. Wataqa. Waqaya. Waqaya kan? Ittaqa. Ittaqi. Jadi di sini ayat ni waman yattaqillah. Ini ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar tu surah yang ke-65 ayat yang kedua. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar di sini adalah jalan keluar kepada segala masalah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dianya, lahu, jadikan dia makhraja. Jadi siapa-siapa pun lah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Tuhan akan permudahkan dia punya jalan keluar, ataupun mudahkan urusan dia, ataupun mudahkan dia punya kehidupan dia, dan nanti dia dipermudahkan ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, jadi wattaqa tu takwa juga, memelihara. Siapa yang memelihara Allah, maka Allah akan memelihara dia. Tapi ini ditambah dengan alif ta. Ittaqullah. Ittaqullah dia punya fa'il madi, dan fa'il mudhari' ni yattaqu. Yattaqu.
Kemudian ini ya fa'il madhi yattaku ni adalah yattaku ni fa'il mudhari' majzum. Masuk. Majzum tu maksudnya bagi mati. Mati. Jadi ini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ini dibuangkan ya dia. Sepatutnya wattaqa wattaqiyun. Tetapi oleh kerana dia mati hujungnya, maka ya tu dimatikan jadi wattaqi ya mati. Bila ya mati, ini kaedah dia. Setiap huruf sakit berada di hujung perkataan dan berbaris mati, maka dia punya mazumnya buang huruf sakit. Saya ulang sekali. Apabila huruf sakit di hujung, huruf sakit namanya alif waw ya, duduk di hujung fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Jadi apabila dia dibaris matikan mazum, maka ya yang dibaris matikan itu dibuang sebagai tanda dia majzum, sebagai tanda dia berbaris mati. Dia tidak berbaris mati atas alif atau waw atau ya, yang mati di hujung. Di hujung, bukan di tengah, bukan di pangkal, di hujung. Jadi huruf mati di hujung apabila mati ataupun sukun, maka hukumnya majzum. Majzum dengan cara buang huruf. Majzum dengan cara buang huruf. Ataupun disukun dengan baris dengan cara buang huruf. Jadi sini ya ta qa ya asalnya ada ya, tetapi oleh kerana dia berbaris mati, maka ya berbaris mati di situ dibuang sebagai tanda majzum, sebagai tanda sukun. Dapat? Dapat Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, kalau kiranya kalau bahagian tajwid macam mana tu? Kau nak wakafkan tu? Tajwid kita baca ikut tulisan. Mana kita qalqalah lah tu. Kalau kita berhentilah. Kalau kita berhenti, kita berhentilah. Kalau dalam si tajwid lah, mana walaupun ya tu tak ditulis itu, tapi kita tahu benda tu ada ya, situ alif masurah. Kalau kita tajwid, kita wakaf situ, berdentung lah tu bunyi dia, qalqalah tu. Kalau sekiranya kita berhenti di situ, mana qalqalah lah. Tentulah. Kalau khobrah kan. Jadi tapi kalau kita terus, kita baca sebagaimana yang ditulis. Hilal lah. Yang ditulis lah. Jangan ditulis lah. Okey. Yattaqillah. Okey. Jangan sebut ya tu. Ya tu dah mati. Dia tak ada bunyi dah apa-apa dah. Maksudnya kita tengok apa yang ditulis ni lah. Apa yang ditulis. Okey. Tak apa Ustaz, terima kasih. Jadi yattaqi ni fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' syarat majzum. Apa syaratnya? Sebabnya syarat dia adalah siapa yang bertakwa. Man tu adalah huruf syarat. Siapa yang bertakwa. Jadi apabila dia menjadi fa'il syarat, maka baris hujungnya kena mati. Jadi waman yattaqillah. Kalau tak ada waman yattaqillah ni, katakan yattaqillah saja. Yattaqillah, ya tu adalah baris dhamma. Tapi huruf sakit dia tak bariskan dengan dhamma. Dia tinggal gitu je. Tak ada baris. Tapi kalau dia masuk, dia tak ada. Katakanlah sini tak ada man lah. Katakan yattaqillah kan. Yattaqillah, okey. Yattaqillah. Jadi fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' kalau tak ada waman, dia masih ada ya. Tapi ya tu tidak dibariskan. Tapi dikata situ adalah berbaris dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dia tak ada baris. Tapi sebenarnya dia dhammah. Tapi tidak dibubuh baris sebab dia dipanggil baris dhammah ataupun baris baris dhammah lah. Kemudian dhammah muqaddarah yang dianggarkan. Sebab itu tak ditulis. Jadi apabila ya duduk di hujung, kalau dia marfu' dengan ya tak ada baris apa-apa. Tapi kalau dia mansukh, dibariskan dengan baris atas.
Tapi kalau dia mati, dibuang hurufnya. Itu kena ingatlah. Dibuang hurufnya. Jadi kita kena tahu mana yang dibuang, mana yang tidak. Macam ni dibuang. Jadi kita macam mana kita tahu dia kena buang? Kita kena tahu asal dia. Okey. Bila kena tahu asal dia, kena tahu apa yang ditambah. Huruf apa yang ditambah pada perkataan tu. Baru kita dapat ada ya rupanya ujungnya. Ataupun ada wa. Ataupun ada alif. Jadi betapa mustahaknya kita tahu dia punya tambahan dia. Macam ini, ya takillam ni ditambah dengan ya, kemudian sepatutnya depannya ada waw. Tapi waw tu kita dah ganti dengan ta. Sebab itu kita dapat yat. Ada sabdu. Yat taki. Ada sabdu. Yat takillah. Jadi sepatutnya ada ya. Tapi oleh kerana ada man depan dia, menyebabkan yat taki ni berhuruf berbaris mati. Fa'il mudhari' berbaris majzum. Apabila majzum maknanya baris mati. Apabila mati kita buang sebagai tanda berbaris mati kepada huruf sakit yang ada di ujung berbaris mati. Apabila dia mudhari' dia. Jadi wa man yattaqillah ini asalnya adalah wattaqa. Waqaya. Waqaya. Asal. Jadi dia asalnya ada tambah dengan alif ta jadi ittaqa. Waqaya jadi ittaqa. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Silakan. Apa? Ulang kaji tu. Yang ni berkenaan apa? Fi'il mudhari' majzum ni. Mana kalau sebagai amil ke nak jadikan majzum tu? Majzum di sini man. Man. Man ni menyebabkan dia man jadi tu lah. majzum. Kalau tak ada man tu dia macam biasa. Sebab itu yang membuatkan dia majzum ya. Ini man bukan huruf syarat. Ada huruf syarat jadi majzum ya. Jadi apabila huruf syarat Dia mati. fa'il ni jadi fa'il syarat. Apabila fa'il syarat dia mesti mati ujungnya. Jadi yattaqi ni adalah fa'il mudhari' majzum. Sebab apa majzum? Sebab dia fa'il syarat, fa'il dia jadi syarat. Apabila syarat, jadi kita dihazaf huruf ilah. Yattaqi ni adalah fa'il mudhari' fa'il syarat majzum. Tanda majzum dia hazaf huruf ilah. Huruf ilah tadi adalah ya. Ya masurah. Ya lah. Ya tu Di sini. Ya masurah. Ya masurah. Ya lah. Ya huruf sakit. ya Ya sakit lah. ya sakit kita buang. Itu tanda mati dia. Okey Ustaz, terima kasih. Alright. Okey. Jadi ittaqi ni fa'il madhi yattaqi. Yattaqi. Ittaqi yattaqi maknanya kita buang alif diganti dengan ya. Bukan tambah tapi kita letak atas dia. Jadi ittaqi yattaqi. Yattaqi ni fa'il mudhari'. Kalau mudhari' ya ni letakkan ya ada titik. Sepatutnya baris dhamma. Tapi oleh kerana ya huruf sakit dia tak letakkan baris dhamma tapi hanya diletakkan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Okay. Jadi apabila dia boleh marfu' dia tak ubah baris. Kalau dia mansuh baris atas. Kalau dia mati buang baris, buang huruf. Bukan buang baris, buang huruf. Okey. Dia silent super. Itu kan tulislah sampai. Dia punya kaedah tu. Bila dhammah tak ada baris. Apabila dhammah baris dhammah tak ada baris. Bila atas dia akan bubuh baris atas tu. Tapi apabila mati dia buang huruf. Bukan buang baris, buang huruf. Okay. Yang Haji Ismail cakap dia Ustaz pasal dia tengok man tu, bila man tu dia tengok qaf tu bagi bawah tu dia cakap itu mungkin yang itu lah jadi tu. Faham man dia, tu tak ada bagi bawah qaf tu bukan kerana man.
Bukan kena man. Bukan kerana mat, kerana dia punya huruf sebagai huruf fa'il, isim fa'il. Yes. Isim fa'il kan fa alif ain lam lah. Ain lam. Okay. Jadi fa'il, jadi dia itu duduk bawah fa ain dia. Jadi qaf ni sebagai ain dia. Jadi baris bawah ni memang baris bawah kerana dia sebagai isim fa'il. Okey. Tetapi man ni menyebabkan dia jadi mati. Bukan mati pada kaf, mati pada ya. Okey. Tanda mati dia buang huruf. Hilang langsung. Buang huruf tu tanda mati. Sebab tu kita dapat yattaqi. Okey. Depan ni yattaqiyu. Hmm. Tapi oleh kerana dia buang huruf ni, maka kita dapat yattaqi. Okey. Okey. Terima kasih. Boleh ya? Boleh. Jadi berkaitan dengan kataan ittaqi ni tadi, asalnya adalah waqaya. Jadi ada ayat Baqarah, ayat yang 201 Baqarah, ini selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi wa qina ni ada 3 huruf dalam, ada 3 perkataan. Satu wa dan satu ki. Ki ni. Ki ni fa'il amar. Maknanya selamatkan. Na maf'ulun bih. Jadi wa qina atau kemudian fa'il amar, kemudian maf'ulun bih. Dalam ni wa qina ni. Wa qina ni ada 3 perkataan. Satu wa adalah atau dan ki adalah fa'il amar dan na maf'ulun bih. Jadi dan selamatkan kami. Ki itu adalah fa'il amar yang bermakna selamatkan. Fa'il amar makna selamatkan. Ki ini saja. Ki ini saja adalah fa'il amar. Azabannar daripada api neraka. Jadi waqina, wa itu adalah atafah, dan ki adalah fa'il amar ataupun kita panggil dia fa'il doa. Sebab ini dalam doa. Walaupun doa tapi digunakan fa'il amar, waqina. Jadi fa'il amar iaitu fa'il doa mabni ala hazaf huruf ilah. Mabni ala hazaf huruf ilah. Pasal apa huruf ilah kita hazafkan? Sebab ki ni, ki ya ni, wa fa ya ni, ya tu adalah huruf sakit, duduk di ujung. Duduk di ujung dan mati. Sebab apa dia mati? Sebab dia huruf amar, fa'il amar. Oleh kerana dia fa'il amar, hujungnya mati. Oleh kerana ya tu mati, maka kita buang dia punya huruf. Jadi kita dapat ki saja. Jadi ki adalah fa'il amar atau fa'il doa. Mabni ala hazaf huruf ilah. Maknanya kita buang huruf ilah tu dan fa'il dia anta. Ya'udu ala rabbana. Na tu maf'ulun bih. Ya'udu ni maknanya kembali. Fa'il anta. Kembali kepada rabbana. Tahu siapa? Rabbana. Tuhan lah. Jadi rabbana tu adalah dia punya Tuhan kami. Jadi kembali kepada Tuhan kami. Dan na tu pula maf'ulun bih. Jadi bila Ustaz faham Ustaz. dia banyaklah perubahan-perubahan dia. Susah nak faham ni. Silakan. Tak, pada saya rasa susah nak faham. Ustaz, yang bila kita qi ni satu huruf aja kan. Biasanya kan kalau kita ada amar, kalau fi'il amar, selalunya kan kita ada alif kan. Permulaan dia kan. Alif apa-apa lah dengan perkataan. Tapi ini satu perkataan aja. Dari mana, macam mana huruf tu boleh timbul satu saja huruf? Itu yang saya tak faham. Ada sifir dia tadi. Ada sifir dia. Ada sifir dia tadi. Sifir tu tak tahu tu. Boleh. Dia dah poning malu dan. Kita kena dalami tu sifir dia dulu. Yang ini dalam buku tak ada Ustaz ya? Ustaz tak apa tu? Tak print dalam buku kita ni.
Betul. Rabbana atina tu tak ada. Sebab tu saya kata nota ni tidak lengkap lagi. Okey. Akan menghadapi dia punya perubahan dan tambahan sebagainya lah. Okey. Jadi Ada inilah mazid-mazid ada mazid. tambahan-tambahan yang perlu saya letakkan di sini supaya supaya tuan-tuan apabila dapat yang dah diedit ni, insya-Allah tuan-tuan dapat yang agak lengkap sikitlah. Nak kata lengkap sebenarnya tidaklah. Tak cukup lah dia punya syarat nak lengkap sebenarnya. Tapi setidaknya ada maklumat lah. Apabila tuan-tuan baca balik, jumpa balik, insya-Allah dia dapatlah dapat nak pergilah bab mana yang kita baca ni dan sebagainya. Itulah tujuan dia. Saya minta maaf sebab saya buat ni makan masa yang lama. Jadi dah tentulah masa buat tu depan lain, belakang lain. Jadi supaya benda tu nampak ada maklumat, kita tambahlah mana tempat yang perlu. Memang banyak tambahan yang saya buat. InsyaAllah apabila siap nanti, saya bagikan yang dah siap lah. Jadi tuan-tuan dapat nota yang dah siap. Yang sebelum siap ni tuan-tuan tulislah. InsyaAllah. Dalam nota lain ke, dalam nota yang sama ke, apa tambahan-tambahan yang telah kita tambah di sini. Tapi insyaAllah apabila siap nanti kita akan berikan dia punya hak yang telah dibaiki, insyaAllah. Ustaz, saya nak tahu ya. Baru hari ni saya tahu ada perkataan fi'al doa. Yang saya tahu mudhari', madhi, amar. Ada fi'al doa. Gimana perbuatan doa? Fa'il doa itu adalah fa'il amar. Sebab kita panggil dia fa'il doa sebab kita nak suruh Tuhan. Jadi tak baguslah kita panggil fa'il amar kepada Tuhan. Takkan kita nak suruh Tuhan. Jadi oleh kerana itu bukan kita suruh, tapi kita berdoa. Waqina anzabanna, janganlah engkau. Jangan engkau tu bukan amar. Jangan waqina anzabanna. Janganlah masukkan kami ke dalam api neraka. Jadi itu adalah fi'il amar. Sebab digunakan jangan. Jadi oleh kerana itu kita panggil dia fa'il doa. Sebab doa ni daripada bawah ke atas. Tak cantiklah kalau orang bawah arah orang atas. Tak cantiklah hamba doa arahkan Tuhan. Jadi kita tukar nama fa'il amar tu kepada fa'il doa. Sebab kita berdoa kepada Allah. Bukan kita suruh Allah. Tapi kita minta dengan Allah. Lebih polite lah. Kalau kita kata, masukkan aku dalam syurga. Syurga itu kan hak kita, itu hak Tuhan. Tapi kalau kita jauhkan kami, itu adalah lebih polite. Yang mengatakan ini adalah permintaan, bukannya arahan. Oleh kerana perkataan dia sama, minta pun kataan itu, dan kalau kita arah pun kataan yang sama, jadi kita tukarlah, ubahlah dia perkataan amar kepada doa ataupun permintaan. Doa itu makna minta lah. Jadi ini adalah fa'il meminta. Jauhkan kami daripada neraka. Itu meminta. Jadi Ustaz, di sini bila dikata mabni ala hazaf harful i'la, jadi harf i'la dia tadi tu apa huruf ujung dia tu? Ujung dia kan? Ya. Tahu asal dia. Jadi asal dia adalah waqaya. Oh ya. Waqaya. Jadi ya tu duduk di ujung. Kita tahu ya tu huruf sakit. Apabila sakit, dia berbaring mati. Dia jadi buang. Bukti dia baring mati dengan cara buang huruf yang sakit tu. Okey. Wal fa'il. Itu kita dapat kaki saja. Jadi kita dapat waqa jadi waqa. Ya dah buang, jadi tinggal waqa je kan? Tidak. Tak faham saya. Tidak betul. Dia kena kembali kepada fa'ala. Fa'ala okey. yaf'alu. Betul? Fa'ala okey, baik. Apabila kita nak buat fa'il amar, kita kena buang dia punya huruf Sakit. huruf Ya. mudhari'nya.
huruf Ya. mudaratnya. Okey, ya fa'alu jadi Fa'ala, fa'ala jadi yaf'alu. Jadi apabila kita nak buat huruf, nak buat perkataan fa'il amar, kita dulu-dulu kena buangkan dia punya huruf mudarat. Mudarat. Huruf mudarat dia buang. Okey. adalah Buang ya. waqaya, huruf mudarat dia adalah ya kan. Fine. Wa. Nam. Jadi yak waya. Dah sebut orang payah kan. Okey. Jadi kita kena buang dia. Jadi waqaya tu kita kena buang wa tu jadi yakiyun. Yakiyun fa'il mudarat. Apabila nak buat amar, buang ya. Jadi qaf dengan ya. Tinggal qaf dengan ya. Qaf dengan ya, kemudian hujungnya kena bagi mati. Bagi mati tu duduk atas ya. Jadi kita buang pula ya dia. Apabila buang ya dia, tinggal laki. Boleh? Belit. Boleh. Okeylah, saya tukar. Saya apa namanya? Tuliskan supaya tuan nampaklah. Ya. Sini. Kita ambil perkataan waqaya tadi. Waqaya. 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 Tak apa, tak ada kita tulislah sini. Asalnya adalah waqaya. Okey. Ini asal dia adalah besarkan sikit supaya nampak jelas. Katakan itu huruf di sini dan huruf Jawi. Huruf Jawi di sini. Jadi asalnya adalah waqaya. Oh ya. Qaf ya. Oh ya. Okey. Okey. Setuju ya ni? Okey, betul. Kat tengah sini. Jadi waqaya wa kemudian qaf ya. Waqaya ya ni bagi atas. Oleh kerana bagi atas dia tak dibariskan lah. Jadi waqaya ni maknanya fa'il madi. Fa'il madi. Jadi apabila kita nak buat fa'il mudarat, kita tambah depannya Ya. Okey, ya. Ya. Ya waqaya. Jadi kita tambah depannya ya. Setuju? Jadi betul. Jadi ya. Jadi ya bagi atas, kemudian wa dimatikan. Ya fa'ala yaf'alu kan? Setuju? Wa Jadi, dimatikan, okey. Fa'ala yaf'alu. Jadi wa dimatikan. Jadi boleh matikan yau qaya. Jadi yau qaya. Ada dia punya kaedah dia, apabila waw mati di depannya berbaris atas. Okey. Apabila wa duduk di tengah, di depannya ada huruf berbaris atas, maka wa itu dibuang. Oh. Okey. Setuju? Dapat? Nampak. Bukan setuju, dapat kita dah. Nampak. Jadi waqaya ni apabila kita buang dia punya waw, kita dapat macam ni. Ya qoya. Jadi kita dapat yakia. Ya qoya. Yakia kan? Yakia ni ini yakia ni adalah fa'il mudarat. Oleh kerana fa'il mudarat dia tak boleh bagi atas. Dia baris dhammah. Apabila ya tu berbaris dhammah, maka dia tidak dibariskan. Bagaimana saya katakan tadi, dia tidak dibariskan. Tetapi dia katakan dhammah muqaddarah. Dhammah yang disangkakan. Jadi ini fa'il mudarat. Ini fa'il madi, ini fa'il mudarat. Jadi fa'il mudarat dia adalah yaqa. Fa'il mudarat yaqa. Apabila kita nak buat fa'il amar, maka kita buang huruf mudarat. Huruf mudarat tadi ya. Jadi kita buang huruf ni. Tinggal ki. Tinggal qa. Tinggal qa. Apabila dia ni fa'il amar, maka ya tu mestilah bagi mati.
Apabila ini berbaris mati, ini baris mati, duduk di hujung. Apabila huruf sakit duduk di hujung berbaris mati, maka kita buang huruf tu. Apabila buang huruf tu, tinggal tu jadi qaf. tinggal ki lah. Jadi qaf tu baris atas, di sini dikenakan baris bawah. Ki. Jadi ki tu maknanya pelihara. Ini adalah fa'il amal. Amal. Ini fa'il amal. Ini fa'il amal. Ini amal. Min ra. Alif. Aktif sangat. Alif. Amar memang kena baris bawah ke Ustaz? Amar kena baris bawah ke? Tidak. Ya. Kan daripada fa'il madi kepada fa'il madi kepada mudhari' itu baris bawah. Semula. Okey. Jadi apabila sini kita tambah dengan ya tadi, ya, sorry. Ya. Okay. Kan ini baris atas kan? Ya. Dan wa baris mati. Matilah, mati, okey. Dan qaf ni baris bawah. Atas. Qi. Amal. Ya, Instruction. okey. Instruction. Setuju? Jadi bila sampai tadi pasal tadi dia bagi atas. Okey. Okey. Jadi apabila kita nak buat Mubarak jadi kita apabila turunkanlah. waw, kaedah ni waw mati duduk di depannya ada huruf berbaris atas. Hilang. Kalau huruf ni baris dhammah tak boleh buang. Tapi baris atas. Kalau baris dhammah betul lah you. Tapi kalau berbaris atas jadi yaw. Jadi yaw ni tak main lah. Yaw. Jadi oleh kerana tu kita buanglah wa tu. Jadi boleh buang wa, jadilah yaqiya. Yaqiya, okey. Yaqiya. Kemudian apabila kita nak buat fa'il amar, kita buang ya. Buang ya kita dapat ikiya. Okey. Tapi ya ni kena matikan kerana dia fa'il amar. Apabila fa'il amar tu kita matikan, jadi tanda matinya adalah bukan tanda mati bulat tu, tetapi tanda matinya dengan buang huruf. Jadi kita dapat ki. Okey. Faham tu. Itulah fa'il amar. Awalan tadi yang saya tak faham because bertulis di situ yau qaya, yang kemudian repeat Ustaz repeat ni baru kita tengok yau qiyah. Awalan tadi was yau qaya and then ya qaya. Jadi itu yang saya faham, macam mana dia boleh melompat turun jadi kasrah daripada tu tadi. Itu yang saya tak faham awalan. Yalah. Sepatutnya benda tu kita faham. Jadi sebab tu kita kena tengok dia punya wazan dia. Tahu fa'il mudhari', kena tahu fa'il madi, kena tahu fa'il mudhari', kena tahu dia punya fa'il amar, kena tahu dia punya isim fa'il, kena tahu dia punya isim maf'ul. Jadi itu standard, kena tahu. Jadi apabila tak tahu itu yang kita nak, kenapa dia jadi bawah, kenapa tak atas, tadi atas, ini bawah dan sebagainya. Itulah dia sebab. Fahim tu. Alhamdulillah. Jazakallah. Barakallah. Ada soalan lagi? Okey, alhamdulillah. Okey, yang ni Puan Hati ya. Okey, Puan Hati. Ada beberapa kaedah dalam ni yang kita kena apply. Wadih. Okay. Yang satu lagi Ustaz kena tambah yang tadi patut ini jadi doa. Bukan jadi saja itu ya. Bukan arahan tapi doa kan. Itulah langsung kena faham. Okey. Next one. Next one. Ini ayat surah Hud ayat 35. Jadi atau mereka mengatakan dia membuat-buatnya. Katakan, jika aku membuatnya, maka atas aku dosaku dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu membuat dosa. Jadi am yaqulu naftara, atau mereka mengatakan iftara. Iftara itu maknanya dia membuat-buat. Dia mereka-reka. Apa yang reka? Quran.
Ini orang musyrik kata kepada Nabi Muhammad ni mereka-reka Quran. Yaqulu naftara. Ini mereka berkata kepada Rasulullah, Rasulullah ini mengada-adakan Quran ataupun mereka-reka Quran. Perkataan asalnya adalah fatara. Fatara ya, ada ya di sini. Jadi fatara. Jadi oleh kerana asalnya adalah faria. Faria. Jadi bertambah dengan alif ta, iftara. Iftara, ya ni dibuang. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad mereka-reka Quran. Kemudian Tuhan beri arahan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka. Kul. Kul makna katakan kepada mereka, anif taraituhu fa'alliya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Jadi maknanya mereka kata kamu ni buat Quran. Ataupun dia buat Quran, dia ni maksudnya Rasulullah buat Quran. Bukan datang dari Allah. Tapi Rasulullah reka-reka sendiri. Untuk menjawab perkataan orang musyrik tu kata macam tu, Tuhan kata, katakanlah. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, katakanlah. Di sini maknanya dia menyuruh Nabi Muhammad. Allah menyuruh Nabi Muhammad. Katakan, jika aku membuatnya, iniftaraytuhu, jika aku membuatnya, maka dosa atas diriku. Kenapa kamu nak sibuk-sibuk? Kalau aku yang buat, dosa itu akan atas aku. Dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu buat dosa. Jadi kalau aku yang buat, aku berdosa. Ya yang kamu kata ni aku yang buat, sedangkan aku tak buat, dosa itu atas kamu lah. Jadi ini jawapan yang Allah suruh Nabi Muhammad jawab kepada orang yang katakan Nabi Muhammad mereka Quran. Jadi perkataan yang digunakan iftarahu. Iftarahu maknanya dia mereka-rekanya. Nya di sini, hu di sini adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah mereka-reka Al-Quran, kata mereka. Jadi Tuhan kata, iftaraituhu. Maka katakanlah kepada mereka, jika aku yang buat, maka dosa atas aku. Kenapa kau sibuk-sibuk? Yang kamu ni mengatakan aku yang buat itu adalah satu dosa atas kamu. Aku tak bertanggungjawab atas dosa kamu. Jadi orang kafir, orang itu dah tak boleh nak kata apa. Mati akal. Jadi iftarahu adalah fa'il madi. Mabdi ala fatah muqaddarah. Ala fatah muqaddarah. Ada ya di sini yang dibarikan dengan atas muqaddarah. Kemudian hu ni adalah dhamir mabni ala dhamma fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Fi muhalli nisbin bih. Jadi dia adalah fi muhalli nisbin, dia sepatutnya bagi atas. Tetapi dia mabni ala dhamma. Dia tak boleh tukar bagi atas. Sepatutnya iftarai ha. Tarik ha tak boleh sebab ha tu dia jadi perempuan. Kalau hu laki-laki, kalau ha perempuan. Jadi tak bolehlah ubah harif tu kepada baris atas walaupun dia duduk tempat maf'ulun bih. Jadi dia mabni, oleh mabni dia duduk di tempat maf'ulun bih. Tetapi dia adalah berbaris atas. Sepatutnya baris atas. Tapi oleh kerana dia maf'ulun bih, dia adalah mabni, maka hu itu tak boleh pada hubung pada ha walaupun dia duduk tempat maf'ulun bih. Jadi fa'il dia adalah fa'il mustatir takdiruhu huwa. Huwa di situ adalah Al-Quran. Jadi iftara adalah fa'il madhi mabni ala fathah muqaddarah. Tak ada nampak fathah di sini. Ya tu ya muqaddarah, jadi digantikan dengan baris muqaddarah, fathah muqaddarah. Jadi ha itu adalah ha dhamir mabni ala dhamma. Tapi dia duduk di tempat nisbin. Duduk di tempat baris atas. Kerana dia maf'ulun bih. Jadi fa'il dhamir mustatir takdir huwa. Okey. Jadi sepatutnya dia punya i'rab dia ni tuan-tuan kena mahirkanlah.
Iftara fa'il madi mabni ala fathah muqaddarah. Maknanya tak ada ditulis sini ya tu sebab dia muqaddar. Asalnya ada ya. Faria. Jadi manakala ha hu tu adalah dhamma mabni ala dhamma. Sebab hu nya laki-laki bagi dhamma. Tapi dia duduk di tempat nisbin. Dia tak boleh tulis nisbin, tak boleh tulis bagi atas sebab kalau tulis bagi atas dia lain mana. Kalau kita kata iftaraha itu sudah lain mana, tak boleh. Jadi dia kena tetap berbagai dhamma. Tapi dia duduk di tempat nisbin bagi atas kerana dia maf'ulun bi. Okey. Okey. Kemudian kata yang kedua ni iftarai. Iftarai. Ini iftarahu, ini iftarahai. Tara ada ya. Tadi tak ada ya, ini tak ada ya. Ini adalah fa'il madi fa'il syarat mabni ala sukun. Apa fa'il syarat? Sebab syarat. Am tu adalah huruf syarat. Am yakulu. Atau mereka mengatakan. Jadi am tu atau mereka mengatakan. Sama juga kalau mereka katakan. Jadi dia adalah syarat. Oleh kerana syarat, dia kena berbaris mati. Di mana matinya? Matinya pada ya yang telah dibuang. Ya di sini yang telah dibuang. Patut ada faria. Faria ni ada ya di sini. Tapi ya ni dia buang. Pasal apa dia buang? Pasal ada am. Am ni apa dia? Am ni adalah huruf syarat. Huruf syarat. Huruf syarat. Am tu adalah huruf syarat. Jadi fa'il syarat mabni ala sukun fi muhali jazam. Fi muhali jazam. Di tempat dia sepatutnya bagi mati. Fi muhali jazam. Dia sepatutnya bagi mati. Tapi tanda mati dia dengan cara buang huruf. Apa huruf yang dibuang? Huruf ya. Huruf ya. Okey. Manakala ta ta dhamma mabni ala dhamma fi muhalli raf'in fa'il. Ini ada tan tapi ta tak ditulis di sini. Jadi ha ada hadis tu mabni ala dhamma fi muhalli nisbi maf'ul bih. Jadi apa namanya? Tak apalah. Kalau maknanya sini ini nak menunjukkan bahawa fa'il madi fa'il syarat. Jadi mabni ala sukun fi muhalli jazam. Jazam. Okey, dengan saya buang ya. Jazam mabni ala jazam. Jadi iftara fa'il madi fa'il mudhari' dia yaftari. Sini ya dia tak ada titik, sini ya dia ada titik. Ini fa'il madi, ini fa'il mudhari'. Iftara patutnya bagi atas. Jadi iftaraya. Tapi dia tak tulis sini. Kemudian yaftari. Yaftari ya ni patut bagi dhamma. Betul dhamma. Tapi dia tak tulis lah sebab dia huruf sakit. Iftari fa'il amal. Fa'il amal. Iftara'un ini adalah mazdah, iaitu pembohongan. Kalau iftara tadi dia telah berbohong, yang ini dia sedang berbohong, yang ini berbohonglah, yang ini pembohongan. Ini isim fa'il muftarin. Muftarin ni isim fa'il orang yang berbohong. Manakala orang yang kena bohong tu muftaran, ada ya. Isim maf'ul, orang yang kena bohong, orang yang kena dibohongi. Yang mendengar cerita yang mereka-reka itulah. Orang yang mereka-reka adalah muftarin. Orang yang direka-rekakan ataupun orang yang dibohongkan adalah muftara. Ustaz, yang masdar tu macam apa hamzah masuk situ lah Ustaz? Ya. Iftara'un. Tiba-tiba ada hamzah pula. Ada apa? Hamzah. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya?
Dia ni adalah mazda. Jadi kita kena ingat tanda dia mazda ada alif sebelum akhir. Okey. Ada alif sebelum akhir. Alif ni lah. Jadi oleh kerana ada alif ni, dia mazda. Iftara'un. Kalau dia taruh Ada situ alif sebelum, ya. Kalau lam alif sebelah an tak boleh ke? Datang mana lam tu? Kalau selalunya ujung mesti ada alif kan. Lepas tu tak salah sukun. Saya tengoklah dia punya pattern dia buat alif ta. Masdar selalunya ada macam tu. Kalau lam ujung tu kan dia taruh lam alif. Ini ustaz tahu adakah dia yang hamzah ni mewakili apa ni? Alif juga. Hamzah ni, hamzah ni. Yang saya tak faham hamzah. Asalnya adalah iftara. Betul. Iftara ya ni bagi atas lah kan. Iftara ya. Raya. Iftara ya kita dapat dia punya mudhari' dia. Mudhari' dia Tari. Tari'un sebenarnya. Ya, tapi tari kan. lah. Ya tari ada ya tapi ya tak ada baris. Tak ada Tapi baris. dia punya mazda dia daripada iftarai ni tadi, maka kita kena tambah alif sebelum akhir. Jadi tambah alif sebelum alif, tak ada kita jumpa alif ya. Sebab ini alif maksurah. Alif maksurah, alif dan hamzah. Alif dan hamzah ni adalah alif maksurah. Okey. Yang menunjukkan muannas. Alif hamzah ni menunjukkan muannas. Maknanya iftara'an adalah perkataan mazda pembohongan, tapi perkataan ini dalam bentuk muannas. Apa tanda muannas? Alif hamzah. Bukan marmutah, tapi alif hamzah. Sebab depannya ada alif maksurah. Bila alif maksurah, muannasnya jadi alif. Okey. Jadi iftara dia punya mazda dia iftara'un. Bukan iftaratun. Tak boleh. Tak boleh tergantung marbutah sebab depannya ada ya. Ya tu ya alif maksurah. Jadi alif maksurah bagi muannats alif hamzah. Okey. Memang kata boleh-boleh tu. Apabila kita melibatkan dengan huruf sakit, maka dia ada sedikitlah boleh-bolehnya lah. Sakit sikit lah. Tetapi kalau kita tahu kaedah dia, tahu dia punya step-step dia, kaedah dia, insya-Allah benda tu tak menimbulkan Tak, bila masalah. dah lain pada step kita tengok dah lain sikit. Betul. Itu yang saya confuse sikit tu. Okeylah. Jadi begitulah. Ada soalan lagi? Biasa. Ada soalan lagi? Okey. Tak ada soalan dah? Okey lah Ustaz. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Ada perbincangan tak apa, kita boleh bincang lagi kalau ada. Kalau tak ada, boleh kita berhenti sekarang ni? Boleh. Atau boleh nak teruskan lagi? Dah. Nak teruskan lagi pun boleh juga. Dah. Jadi ada lagi apa ni ada lagi. Nak pergi ingatkan Sefir ni. Okey, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Jazakallahu khair. Kita ulang kaji ni dulu Ustaz. Jalan. Baiklah, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Watawassaw bil haqq. Watawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu. Wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah,
Segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengan kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau telah kurniakan kepada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.